eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to know. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, Amalina boleh tadi yang tadi yang kamu tanya Boleh. tu? Boleh. Kan? Okay, kalau boleh cuba bacakan nilai-nilai yang kamu dapat dalam jadual tu. 7, 14, 17, 16, 11, 12, negatif 11. Lajunya, sekejap. Saya sesak nafas kalau baca laju-laju. Okey, 7, 7, 14, 14, 17, 17, 16, okey 16, 11, 11, 2, 2, negatif 11, negatif 11, negatif 28. negatif 28. Okeylah ni. Bolehlah sudah. Yang penting dapat jadual betul dulu lah. Okey, graf dia tu kamu ada buat macam ni, dapat bentuk dia? Graf belum siap. Belum lagi. Kalau yang plot-plot yang XX tu sudah? Belum juga. Belum lagi. Ya. Kita tunggu lagi ni. Ada lagi ke ni? Yang lain ni. Kertas graf ada kan? Ada. Ada. Part C dia punya skala semua tu sudah buat lah. Part C X, part C Y dia tu. Ini dia punya. Jadi dia punya jawapan sekejap. Saya betulkan dulu ni. Ini dia punya jawapan dia lah. Tapi yang penting dia punya skala dengan part C dia kena betul lah. Secara gambaran, secara kasarnya mesti graf tu bermuka masam lah mesti masam macam tu lah. Kalau hari tu kita buat yang manis, yang hari tu kita buat muka masam juga tak ingat sudah. Oh ya, muka masam juga yang hari tu. Kita tunggu lagi kalau ada yang lain lagi mau join ni. Saya kena panggil di grup lain Kena tag kali Ayah. Okey, saya ulang lah saya ulang. Baru tekan rekod ni. Siang yang lain tu nanti. Okey, saya ulang Yang ini nombor di bawah ni, kita dapat cari dia, kita tengok persamaan dia, fungsi dia ni. Okey, dapat ada fungsi dalam soalan dia. Okey, X itu adalah merujuk kepada yang barisan atas ni dalam jadual X. Ni dia punya persamaan dia. Jadi tugas kita nak cari nilai Y ni. Kita gantikan X dengan nombor yang ni. Contohnya, yang mula-mula ni X negatif 3. Jadi saya gantikan. Tengok yang tulisan warna purple gelap ni Jadi X itu cikgu gantikan dengan negatif 3 lah. Jadi setiap kali kamu nampak X, nombornya sudah jadi negatif 3. Yang kat sini X, sini pun jadi negatif 3. Sebab kita nak selesaikan apa nilai Y dia kalau X sama dengan negatif 3.
Jadi kalau kita kira kat sini ni, kita tekan kalkulator. Ni saya kena tunjuk balik lah ni sebab saya baru tekan tekan rekod tadi tu. Ni kalau kita type kalkulator kita, okey kita type saja ni negatif 2, okey buka kurungan, type ikut saja tu negatif 3. Okey tutup kurungan. Okey ni kuasa 2, jangan lupa ada kat sini kuasa 2 ni. Okey kuasa 2. Lepas tu tolak, okey tolak 3, buka kurungan negatif 3. Okey kat sini negatif 3. Okey tambah dengan mana tambah ni? Tambah dengan 16. Okey tambah dengan 16 jadi sama dengan 7. Okey sama dengan 7. Jadi yang purple tadi lah 7. Jadi Y kita adalah 7. Sebab tu 7 ni jawapan dia kat sini Okey 7. Lepas tu yang warna purple terang sikit, purple yang lebih cerah kat sini ni samalah Jadi nombor yang kedua adalah X negatif 2. Okey, kita gantikan yang kurungan tadi tu dengan nombor negatif 2. Tadi negatif 3 kat sini. Jadi sekarang kita guna persamaan yang sama, cuma kita gantikan pula dengan negatif 2 lah sebab kat sini negatif 2 pula. Okey, negatif 2. Type lah kalkulator kamu, dapatlah jawapannya nanti 14. Jadi dalam kalkulator kamu tu, dalam kalkulator kamu tu kamu hanya tak perlu type semua balik. Okey, tukar sahaja nombor 3 tadi tu Tadi kan negatif 3. Jadi cikgu tukar pada cursor yang bergerak tu, tekan kiri tu. Bila dia berkelip tu, tekan nombor 2 lah sebab sekarang kita mahu negatif 2. Jadi negatif 2. Ada satu lagi tempat sama juga. Kita tukar nombor 3 kepada nombor 2. Ni. Okey. Jadi tekan je sama dengan dapatlah 14 kat sini. Dapat 14. Inilah 14 ni. Okey, letak kat sini. Jadi yang lain cikgu tak buat lah. Yang ni kamu pandai-pandai lah ni. Kamu ambil jawapan dia. Ini skema jawapan dia lah. Okey, ambil jawapan dia, nanti kamu kira sendirilah. Kalau tak dapat tanya. Okey. Nanti pula. Sekarang lah masih siapkan ni. Okey, tapi kalau boleh kan kita tengok graf dia lah. Yang penting graf dia tu macam mana kan. Ini ambil je lah skema dia dulu. Kita buat graf terus. Jadi masing-masing kena tengok kertas graf kamu tu. Kalau belum buat, okey, buat sekarang. Okey, nilai-nilai dia kamu ambil dulu. Nanti kamu kira balik sendiri-sendirilah di luar waktu. Sudah salin? Kalau graf yang salah ni. Apa dia? Ulang balik. Kalau graf yang salah ni. Graf yang salah, ada lagi graf, kertas graf kah? Ada. Guna yang baru Apa cikgu bilang tadi cikgu? Mau buat apa? Ini nih, salin jadual ni. Salin dia punya jawapan dia ni. Oh, okey. Okey, lepas salin ni baru kita boleh buat graf. Kalau tak salin ni macam mana kita nak buat graf? Graf tu kena buat sekarang. Yang penting kamu salin dulu ni. Kertas graf tu ada tu, dah ada lebih banyak tu, kan? Ada. Ada tu. Amalinda sudah, graf kamu sudah? Sudah? Kalau sudah, ada tak? Sudah hantar. Oh ya, sekejap. Tengok dulu. Okey, ada sudah. Kita tengok jawapan. Ni saya tak boleh tu. Kamu sudah nampak tadi jawapan dia? Dia orang join lambat tu dan tak nampak lah. Okey. Kita nak graf dia. Okey lah, boleh lah. Tunjuk kat sini lah. Saya tayang kat sini lah. Kita tengok sama-sama. Nampak sudah skema dia bawah sikit. Okey, ada sini ada label label dia punya apa tu? Paksi dia. Okey, ini kena ada mungkin ada label lah tapi saya tak nampak kot. Tapi yang penting ada label dia paksi X, paksi Y. Ni kat atas ni ada.
buat anak panah ke tak buat ke, yang penting ada label itu paksi Y dan sini paksi X. Tak bergerak pula skrin ni macam mana ni? Ni. Ni paksi Y kat sini, paksi X kat sini lah. Paksi Y paksi X. Okey. Kalau tengok graf dia ni, kalau kita tengok graf dia, kita nak tengok mana yang ni Okey, dalam bila kamu tingkatan 4 tingkatan 5 nanti graf kamu tu dia tak boleh ada macam double Ini macam kalau tengok sini, kamu nampak dia macam double dia macam kamu buat style yang PSV punya macam ni, macam ni. Tak boleh lah, dia tak boleh berdouble. Walaupun kita tak mahir melukis, kita kena juga berlatih supaya tak berdouble lah garisan dia tu. Yang sebelah sini tak ada masalah, sini macam okey. Sini macam okey. Cuba nampak sini berdouble. Garisan dia tu mau pakai pembaris ke cikgu? Gini, ada teknik kalau kamu ada pembaris panjang. Ada teknik sebenarnya kamu boleh guna tapi jangan guna pembaris, jangan kamu letak pembaris macam saya buat ni. Contohnya saya buat macam ni. Jangan letak pembaris begini dia macam ni bah. Kamu kan dia bengkok macam ni kan, dia bengkok macam tu kan. Kamu letak tu meregak macam ni pembaris tu. Jadi kamu ikut bengkok, tapi ada teknik dia lah tapi kita tak belajar lah yang itu. Kamu ikut garisan. Jadi tak boleh, yang tak boleh yang macam ni, yang kamu buat macam ni tak boleh. Contohnya saya buat sekarang ni ambil pembaris, kamu sambung-sambungkan. Ini ke sini sambungkan jadi macam robot lah. Tak boleh ni tak boleh. Ini haram ni haram, tak boleh. Ni tak boleh Kalau puasa tu batal lah tak boleh. Ni tak boleh. Ni salah. Kalau warna kuning tu salah, tak boleh. Dia macam jadi bintang-bintang di langit lah. Lagu pula lagu. Okey. Tak boleh lah. Dia macam burus yang kamu belajar dalam sains, tak boleh lah. Dia mesti licin sejak. Sebab dalam software, kalau kamu ada, nanti kamu belajar dalam software, kalau kita type persamaan itu Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 bla 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 tadi tu, graf dia sangat licin cantik sangat. Cantik sangat. Jadi kita kena cuba buat supaya dia jadi macam licin. Tapi saya rasa ada macam tak kena Amalina kat sini kan. Ada point yang tak berapa kena kan kat sini kan. Macam lain. Macam berbunyi-bunyi ni. Okey. Ini tak macam ada tak betul lah kat sini. Kita tengok negatif 3. Okey, negatif 3 sepatutnya 7. Negatif 3. Okey, ni betul negatif 3. Macam ada bunyi. Sekejap saya kasih hilang bunyi dulu. Okey, negatif 3. Okey, X dia negatif 3. Y dia 7. Ni macam mana kita nak baca 7 ni? Kita ada 5, 10, 15. 7 kat mana? Tengah. Tengah-tengah? Tengah-tengah kat sini? Dah juga. Dah juga. Macam mana kita nak kira berapa langkah tu? Petak-petak tu. Okey, cuba kalau kita was-was kita was-was, kita tengok, kita buatlah macam contohnya 5 hingga 10. Okey, dia kotak ke 6. Kotak ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Jawapannya kat sini kan, kotak yang ke 4 sepatutnya kan. Iya, sebab tu di tengah. Okey, saya buat dulu kat sini. Sepatutnya kat situ lah. 9, 10. Okay, kalau kita was-was kita kira sendiri secara try and error pun boleh, tak ada masalah. Contohlah kan, saya buat terang sikit kat sini 5, sini 10. Lagi gelap ni saya guna pen warna kuning. 5, 10. Okey, kalau sini 5, kalau lah setiap kotak tu 1, jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke 10. Tak kan? Tidak. Tak, maksudnya kita kena langkah berapa supaya sampai 10 tu? 4. Kita kena langkah 2 lah kan supaya sampai 10 dengan tepat Jadi 5 kat situ, kalau saya buat macam tadi, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Maknanya 10 kat sini. Sedangkan 10 kita kat atas tu. Jadi bermaksud saya kena kasih kangkangkan saya punya kaki tu supaya langkah lebih jauh lah sikit Jadi saya langkah berapa? Kita try 2. 5, okay, 6. 2 kotak, satu langkah tu 2 kotak. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ya. Jadi bermaksud cara kita melangkah itu 2 kotak sekali langkah. 2 kotak sekali langkah baru nilainya 1. Jadi 5 hingga 6 tu dia 2 kotak. 6 hingga 7 dia 2 kotak kecil tu. Macam tu. Jadi kita tahulah 7 kat sini. Jadi kita gariskan. 7 kat sini. Buatlah garis putus-putus. Saya buat ni tanpa pembaris. Kamu guna pembaris lah. Kalau kamu masih tak mahir, kamu boleh guna pembaris macam tu. Yang tadi negatif 3 kat sini kan, bawah ni. Jadi dia akan bertemu di sini. Macam tu. Okay? Okay, itu cara try and error. Satu lagi cara, kita nak tahu macam mana dia punya nilai 7 tu kat mana. Okay, saya padam balik. Saya guna graf yang saya buat tu. Yang scan tu lagi nampak lebih jelas Okay, sekarang ni kita nak plot Itu masalah sekarang ni kita nak plot. Okay. Okay, ni 5, 10. Kita tak tahu 7 kat mana. Cara yang kedua adalah kamu kira dia punya kotak dia. Saya kira ni berapa kotak ni jumlah dia daripada 5 hingga 10. Ada berapa kotak ni sini ni? 10. 10. Okey, ada 10 kotak. 10 kotak kecil. Kotak kecil. Kecil. Okey. Apakah beza antara 10 dengan 5? Berapa beza antara 10 dengan 5? 10. 10 dengan 5 beza dia 10? 5. 5. Ni 10 dengan 5 bezanya 5. Jadi maksudnya kita nak tahu satu kotak kecil tu berapa. Jadi saya ada 10 kotak. Dia punya jarak dia ataupun panjang dia 10 kotak tu panjangnya 5 unit. 5 unit. Kalau satu kotak kecil lah maksudnya kotak kecil tu. Macam mana kita buat ni? Bahagi ke darab ke? 0.5. Macam mana? Satu kotak 0.5. Satu kotak adalah 0.5. Jadi macam mana kamu buat? Bahagi ke darab ni? Bahagi. Bahagi dulu baru darab. Dua-dua padahal dua-dua 1 bahagi 10 darab 5 1 bahagi 10 darab 5. Jadi 1/10 darab 5. Kalau kamu kira dalam matematik 5 bahagi 5 1, 10 bahagi 5 2. 1/2. Jadi 0.5. Maksudnya setiap kotak itu nilainya setiap ni nilainya adalah 0.5. Okey, 0.5. Jadi kalau kita nak tahu, jadi kalau saya ambil langkah, jadi sekarang ni 5 kat sini. Maksudnya 5.5 6 6.5 7. Okey, jadi di sinilah 7. Maknanya kita tambahkan setiap kotak itu dengan 0.5, 0.5, 0.5. Kalau saya tak pakai 0.5 lah sebab kita punya langkah itu semuanya nombor-nombor yang bukan perpuluhan. Jadi saya anggap saya gabung 2 kotak jadi 1 lah. 0.5 tambah 0.5 jadi 1 lah kan. Jadi saya langkah tu saya tak kira dia punya perpuluhan. Maknanya kita kira nombor yang cantik terus lah. Tak ada perpuluhan lah. Okay. Jadi sebab itu 7 tu berada kat sini lah. Okay, 0.5 tu 1 kotak. Kalau 2 kotak jadi 1. Jadi di sini kalau saya labelkan 6 lah. Di sini 6, 7, di sini 8, di sini 9 dan di sini baru 10. Okay, jadi kita plotkan setiap titik itulah dengan tepat kamu buatlah sekarang. Kalau ada tanya sekarang ni. Kalau salah buat balik
Kalau buat dengan pen, kamu terpaksa guna kertas barulah Pastikan dapat betul-betul sebiji macam dia lah. Safira macam mana Safira? Dapat follow? Nampak ada 3 titik tu je bergerak, tak ada suara lah. Mungkin line lah kali Oi, sendawa tutup mic sendawa tutup mic maksudnya baru makan tu Mana Acik saya belum makan patutnya kamu belanja. Kamu belanja hari ni, si Dennis tu belanja esok baru adil. Kena adil lah, adil. Okay, buat kamu buat ni sementara tu kamu ada apa-apa kamu knock ketuk-ketuk je lah. Saya ada je ni sehingga 12.30 lebih pun boleh. Amalina okey yang tadi? Okey. Kalau saya check ni, saya check sekali lah kat sini. Sekejap. Tengok lagi apa poin-poin tu, takut ada yang tak berapa ni kan. Okey, yang ni 1 tadi. Lepas tu negatif 2 tu nilai je 14. Ni betul sudah ni. Okey, dia betul. Yang kedua tu betul. Yang ketiga tu okey, yang ketiga tu kalau tak silap tadi berapa jawapan dia punya jadual dia? Sekejap. Saya copy lah balik. Saya pun tak ingat jawapan graf dia tadi tu. Jadual dia. Oh, okey. Copy. Okay, ni saya bulat lah. Yang ini kena baiki. Lepas tu negatif 2, 14 tadi. Okey, betul. Negatif 1 dengan 17. 15. Ni pun macam tak berapa ni. Di bawah sikit kan dia ni. Patutnya kat sini lah. Jadi yang ni pun kena baiki. Lepas tu 0 dengan 16. Okey, ni betul. 1 dengan 11. Kejap. 1 dengan 11. Saya tulis balik lah kat sini. Negatif 3 sini, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. 1 dengan 11. Ini pun kena baiki ni. 1 dengan 11. Ini kena naik sikit Jadi ni kena baiki. Dia punya tu atas sikit. 2 dengan 2, 1, 2. Ni pun ada beberapa. Sekejap. 2 dengan 2. Ini 1, 2. Kan 1, 2. Jadi 2 tu berada di mana ni? 2 berada di bawah sikit. Jadi ni pun kena baiki. Tak apa start. Mula-mula ni biasalah banyak ni. Tapi nanti okey sudah tu. 3 dengan negatif 11. Okey, 3. Okey, 3 ada kat sini. Okey, negatif 11 sepatutnya di
Sinilah. Negatif 11. Dia makin ke bawah tu sebenarnya. Jadi dia punya graf dia tu kat sini sikit lah. Jadi ni kena baiki. Dan last kali 4 negatif 28. Okay, 4 negatif 28. Okay, 25. Ini 25, 26, 27, 28. Di atas sikit. Kat sini. Ni pun kena baiki. Jadi tak apa, nanti bila sudah baiki tu dia okey sikit lah. Okay. Ni Safirah boleh send kamu punya graf ke belum lagi? Oh, jap. Yang ada satu lagi soalan dah. Dalam ni. Saya lupa pula. Okey, yang ni untuk Amalina lah Nilai Y. Okey, cari nilai Y apabila X sama dengan 1.5. Okey, tengok graf. Okey, tengok graf. Okey, 1.5 ada digariskan ni kan. Saya tak berapa ni Okey, ni 1.5 kat sini digariskan macam tu lah. Ada nampak tu tapi saya punya ni tak berapa nampak lah. Okey, lepas tu patah ke kiri. Okey, jawapan kamu adalah sepatutnya 6 Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Okey, jadi jawapan yang kamu buat ni 5.2. Bukan 5.2 Kalau 5.2 ni kita try. Kalau lah di sini 5.2 contoh kan. Ni. Kalau di sini 5.2, cuba kamu teruskan perjalanan kamu. Contohnya kalau di sini 5. Ini 5 kan? 5. Di sini 5.2, di sini 5.4 lah. 5.4, di sini 5.6, di sini 5.8. Adakah dia sampai 10? Tak, dia takkan sampai 10 pun. Bermaksud kita punya point tu salah sudah. Kita punya tekaan yang kita teka tu salah. Jadi sebenarnya bukan point 2.2 sebenarnya dia adalah kita 5 kat sini 6 7. Kita teka tu supaya betul dia punya bila nilai dia dekat 10 ni betul kita punya perjalanan kita tu. Jumlah dia tu 5 kat sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Itulah dia punya skala dia tu. Kita kena try juga. Kalau kita buat, contohnya kita kata 5.2, kita kena try juga. Test betul ke 5.2 tu boleh sampai 10 kat sini. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh sampai lah 10 tu. Maknanya dia tak boleh 0.2 Jadi jawapan di sini sepatutnya tapi dalam exam kamu dapat markah sebab kamu buat ni. Ni kamu buat jalan kerja. Ini dipanggil sebagai jalan kerja. Dapat 1 markah. Tak berapa nampak warna hijau tu. Ni dapat 1 markah. Yang warna hijau tu garisan putus-putus tu dalam exam dia ada markah dia. Walaupun jawapan kat sini mungkin salah 5.2 tadi tu, tetapi ada garisan putus-putus dia dapat 1 markah. Ni kena betulkan balik lah. Okey, tapi masih dapat 1 markah sebab dalam ada garis putus-putus dalam graf.
Apa lagi? Dennis belum lagi kah? Ada sudah. Okey, kejap. Ini last dah ni saya tengok ni. Tiada sudah ni orang lain ni. Hafiz tu tak lah. Baru bangun kali. Okey, tengok graf. Y sama dengan K. Kejap. Loading yang lama, loading yang cepat sikit Allah, padam pula ni.